pagi yang penuh barakat ini dapat kita sama-sama berhimpun dalam rumah Allah. Selesai kita daripada melaksanakan salat fardu subuh secara berjemaah. Seterusnya kita berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini tak ada perkara yang rugi pun, melainkan kita melakukan amal-amal dosa dan maksiat sahaja. Tapi kalaulah kita melakukan amal kebaikan ataupun kebajikan yang kita lakukan, walau sekecil sekalipun, maka tidak ada kerugian kerana Allah Subhanahu wa taala melipat kali ganda dan pahala dalam bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita terus istiqamah sehingga hujung Ramadan, dan mudah-mudahan Allah terima segala amal-amal saleh kita dan sekaligus menjadikan kita ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Di pagi ini saya minta bahawa berkaitan dengan puasa. Walaupun saya kira hampir seminggu dah kita puasa, tapi dia tidaklah bagi sebagai menghalang untuk mengambil ilmu berkaitan dengan hukum akam puasa. Kadang ada orang yang tiap-tiap tahun soalannya pun sama. Tahun lepas dia juga soalannya, tahun ni dia juga tanya. Dia juga soalan sama. Ustaz, boleh hitung betul tak? Tahun lepas dia juga tahun dia tanya. Atas tahun dah lupa. Dia tak kisahlah berkaitan dengan ilmu puasa ni. Maka bila kita mempelajari ilmu puasa, kita dah faham, maka kita boleh sampaikan kepada orang lain. Jangan simpan. Kan? Berkaitan dengan ilmu puasa, orang kamu kita bincang. Dan kita mempelajari ilmu puasa bukan hanya untuk Ramadan sahaja, malah dia menjadi bekalan kita kalau kita nak puasa sunat di sini. Kan? Lepas Ramadan kita ada puasa sunat, ada Isnin Khamis, ada Ayam Lebih, puasa putih, ada hari puasa Syawal. Jadi ini semua berkaitan dengan hukum akam puasa, sama ada wajib ataupun sunat. Jadi saya nak ringkaskan kita punya perbincangan. Maka saya akan bacakan sebahagian daripada kitab Fiqh al-Manhaji Mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala berkaitan dengan hukum akam ataupun berkaitan dengan puasa dalam kitab ini. Jadi saya kira kalau dah kita ada soalan, barangkali mungkin terjawab terus dalam kitab ini. Kalau tak ada, nanti hujung boleh tanya, insya-Allah. Kalau betul buka soalan tu jangan. Boleh kita baca dulu, boleh jadi terkena lah soalan-soalan yang kumpul dalam hati nak tanya tapi segan. Jadi saya uraikan dulu berkaitan dengan rukunnya, berkaitan dengan pembatalan puasanya. Mudah-mudahan terjawab dah itu punya soalan. Tapi kalau tak terjawab, nanti hujung sekali kita boleh jawab soalan. InsyaAllah sekiranya ada jawapan, kita bagi jawapan. Tak ada, kita cari dulu, maka kita akan bagi jawapan. InsyaAllah. Baik, bila sebut tentang puasa, dia merupakan farduan. Dia merupakan kewajipan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Kerana dia sumber dia, masadir dia adalah dalam Al-Quran dan juga hadis. Dalam Al-Quran ada satu ayat saja berkaitan dengan puasa, perintah puasa, iaitu pada surah Al-Baqarah ayat 183. Ini je lah, tak ada yang lain. Dan sebab itu bila mana kalau kita tengok apa yang saya bacakan pada awal mukadimah tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kutiba ni maksud furidah, difardukan, diwajibkan. Kama kutiba ala alladziina min qablikum, di mana umat terdahulu juga berpuasa. Yakni puasa bukanlah hanya satu umat sahaja yang buat, iaitu umat Nabi Muhammad SAW. Bukan. Puasa ni adalah ibadat yang tertua dalam dunia. Ada 3 ibadat yang tertua dalam dunia, utamanya puasa. Mana puasa ni bukan umat Nabi Muhammad yang mulakan. Sebelum ni dah ada dah. Dalil dia pun Allah sebut kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Di mana juga diwajibkan orang-orang terdahulu juga puasa. Mungkin dia punya kaedah dia berbeza, masa dia mungkin berbeza. Sebelum turunnya wahyu berkaitan dengan puasa tahun 2 Hijrah ni, sebelum tu mereka puasa, ada yang puasa 3 hari sebulan, ada yang begitu. Jadi dalam keadaan kita pun tahu bagaimana puasa Nabi Daud alaihi salam, dan banyak lagi puasa-puasa umat terdahulu. Itu antara ibadat yang paling tertua. Yang kedua, ibadat yang paling tertua ialah solat. Solat bukanlah bermula pada zaman Nabi Muhammad SAW.
Yang mana berlaku peristiwa Isra Mi'raj itu ialah pengambilan waktu solat 50 waktu sehingga Allah turunkan menjadi 5 waktu. Sebelum itu dah ada solat belum? Dah ada dah. Umat Nabi, kita sebut Nabi Ibrahim AS juga solat, Nabi Ismail juga solat, Nabi Ishaq juga solat, Nabi Isa juga solat, Nabi Musa juga solat. Mana menunjukkan bahawa solat-solat terdahulu dah ada dah. Cuma waktunya apa yang Allah sebutkan dalam Quran, ada sebahagian ada waktu pagi dan waktu petang. Ada riwayat ada 3 hari 1 hari, 3 kali 1 hari, pagi, tengah hari, petang, atau pagi, petang, malam. Itulah rekod. Bila peristiwa Isra Mi'raj pada usia Nabi 50 tahun, 51 tahun, maka baru Allah letakkan solat itu sebanyak 50 waktu. Sehinggalah Allah turunkan menjadi 5 waktu. Sehinggalah sekarang kita masih lagi mengamalkan sehinggalah hari kiamat nanti. Tak ada ubah. Ada solat antara ibadat yang juga tertua dalam hidup. Dan ibadat yang ketiga paling tua ialah korban. Korban juga tua. Sebab Nabi Ibrahim, Nabi Adam AS, anaknya Habil dan Qabil juga dah buat korban tak? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala suruh korbankan apa yang dia ada untuk dikorbankan kepada Allah. Habil dikorbankan kibas dia, Qabil dikorbankan tanam-tanaman dia. Jadi yang Allah terima adalah korban Habil. Dan kibas itu diangkat oleh Allah. Sehingga ada ulama mengatakan bahawa Nabi Ibrahim AS ketika nak sembelih anaknya Ismail bertukar, bukan tukar jadi kibas, bukan Nabi Ismail tukar jadi kibas, tukarkan Nabi Ismail yang nak disembelih itu dengan kibas, seekor kibas. Nabi Ismail ada. Ini kadang masih lagi sampai sekarang orang tertipu, tersalah faham. Dia ingat Nabi Ismail itu tukar jadi kibas. Ya, betul kan? Nabi Ismail itu masih ada. Kalau jadi kibas, mana datang keturunan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ismail AS. Jadi Nabi Ismail itu ada, cuma Allah gantikan dengan kibas. Nabi Ismail tak jadi disembelih. Jadi kibas itu kata ulama sebahagiannya adalah kibas Habil ketika mana korban Habil dan Qabil. Jadi ini antara ibadat yang tertentu. Dan Allah maksudkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 bermaksud dalil dikuat. Juga termaktub dalam hadis Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kewajipan puasa. Kata Nabi, buniyal Islam ala khamsin, dibina atas Islam itu dengan 5 perkara. Di rukun Islam kita tahu. Ada kata Nabi, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Ini syahadat, 2 kalimah syahadat. Kemudian wa iqamis salat, mendirikan salat. Ini adalah rukun Islam. Kemudian wa ida'iz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat wal haji, itu menunaikan haji. Dan kelimanya adalah wasau Ramadan, puasa Ramadan. Bermaksud dalil untuk berpuasa ada dalam Quran dan ada dalam hadis, dan hukumnya adalah wajib. Apa yang saya nak cerita ni sebab semua orang tahu dah. Apa yang saya nak cerita, apa yang disebutkan oleh pengarang kitab Al-Manhaji ini, siapa yang tidak berpuasa dalam keadaan dia mengingkari kewajipan puasa, maka jatuh hukum dia murtad. Itu dia senang beritahu. Sebab kadang ada orang puasa, ada orang tak puasa, sambil dipelekehkan hukum. Zaman ni bukan main kira dia tuan, macam-macam orang ada. Yang nak murtad siap buat live pun ada. Subhanallah. Itu bimbang. Bukan bimbang kita, bimbang anak cucu kita besok tengok, siapa jadi murtad, kita pun boleh pun kita. Anak-anak cucu ni kita bukan ada yang pun lagi, masih budak-budak. Pengaruh dia kuat dekat media sosial. Kita yang duduk di rumah dengan dia, besar dengan dia, nak ajar dia, nak didik dia pun dia tak ada. Pasal dia berpengaruh daripada luar, daripada keluarganya. Jadi kalaulah benda-benda ini, zaman ini pemula berlaku dah macam-macam. Nak murtad boleh buat live lagi. Sebab benda ni dia kadang-kadang memperlekehkan hukum akal pun boleh murtad. Macam ni lah sebut, bila puasa dia tak nak, kemudian dia mengingkari kewajipan. Dia kata puasa-puasa dia tak ada sahabat. Kan, puasa-puasa dia tak ada. Sebab apa puasa tak ada? Pasal puasa dia tak malas semua kan. Jadi sekarang ni tak payah puasa, tak payah. Kita tak diwajibkan puasa. Jadi semalam kita tengok satu TV, kita tengok jadi mula 9 cerita tu. Cerita istro pula tiba kan. Ada satu cerita semalam, cerita sesat. Tak ingat, saya tengok di trailer dia. Cerita semalam 9 balik-balik tak tengok habis lah. Saya balik berulang. Tak dapat tengok trailer dia cerita pasal ni, cerita Adin Amaram ni semalam. Tengok tak? Bagus. Itu bagus ni TV semua tak ada kan? Nak sebutkan bahawa dia pun sama. Dalam cerita tu dia mengingkari kewajipan puasa. Dia kata bukan, kita tak wajib puasa pun. Yang puasa ni adalah orang yang lemah saja. Kita buat kata dia.
Ni orang yang sesat ni dalam keadaan cerita tu lah. Jadi saya nak kaitkan dengan apa yang ada pada zaman kita sekarang, bahawa orang ini dia tak nak puasa, tapi dia ingkari kewajipan puasa. Allah tak turunkan pun kewajipan puasa kata dia, maka dia tak puasa, maka dia telah jatuh murtad. Ada pun orang yang tidak puasa, tapi dalam keadaan dia tidak mengingkari kewajipan puasa. Dia tahu wajib puasa, tapi dia tak ingkar. Saya kan tak nak puasa, tak tahu lah. Setiap kali masuk Ramadan gastrik saja dah kubur dulu. Sebelum tak ada gastrik pun, mula lain cantik je saja. Masuk Ramadan gastrik pelik tu, dia bagi alasan. Kadang ada geng plastik, tak. Dia tak ingkar pun kewajipan dia puasa. Dia tak puasa, tapi dalam keadaan dia tidak mengingkari kewajipan puasa. Dia tahu yang itu adalah wajib, cuma dia mengelak saja tak nak puasa. Maka ini bukanlah murtad, tapi dia jatuh hanya kepada fasik. Fasik itu orang buat dosa besar. Fasik ni orang buat dosa besar dan dosa kecil yang berterusan. Ada dua jenis fasik. Jadi fasik ni berhati-hati, sebab fasik ni dia tidak layak untuk menjadi wali. Tidak sah kalau dia jadi. Bisa dikata ada je orang yang ada buat maksiat tapi jadi wali. Dah masuk neraka dah. Tak apalah, sikit nak beritahu kan. Sebab ada kadang-kadang kita tengok ada je Ustaz dia ni buat maksiat apa semua tadi jadi wali anak. Jadi faham, kita cuba tengok situasi ketika mana nak akad nikah. Apa kadang-kadang untuk kali buat? Dia istighfar dulu. Lepas tu dia nak buat apa tu peduli dia lah. Dia dah taubat belum waktu tu? Dah. Sebab tu istighfar ni untuk kali biasa dia tak suruh pengantin je buat. Mari sama-sama tuan-tuan kita istighfar pada Allah. Sebenarnya nak berkembali tujuh taubat. Itu je tujuan dia kan. Antara je lah. Jadi kalau dah lepas tu dia buat maksiat balik, apa yang dia berlaku ketika itu tak sah pasal dia telah bertaubat kepada Allah. Itu sebagian mukadimah tentang menafkah. Nanti pelan-pelan kita akan. Tapi nak sebutkan bahawa apa itu kewajipan ke atas orang-orang yang Islam dipanggil sebagai fardu, kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dan ada dalil dalam Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengingkari kewajipan murtad hukum dia kena taubat. Hukum asal kalau dia diperintahkan oleh ulul amri tidak mahu bertaubat sebanyak 3 kali, hukumnya adalah bunuh. Ini semua mana-mana murtad yang tak nak balik kepada Islam, hukumnya Islam betul. Islam boleh nak murtad tak sesuai dengan kehidupan. Orang tak takut dah sama hukum ni. Nak bagi dia dengan tegas balik, maknanya dia kena betul-betul jalankan balik Islam punya undang-undang. Mudah-mudahan mereka ada yang takut, tidak suka hati saja nak menukar hukum agama Allah. Baik. Kemudian siapa yang diwajibkan puasa? Ini pun satu benda yang penting. Ada orang kadang dia tak tahu siapa yang wajib puasa. Saya ni dia puasa tak Ustaz? Ustaz? Kalau saya kadang-kadang sakit. Sakit jadi macam mana? Baik, kita nak sebut sini. Orang yang wajib berpuasa yang pertamanya adalah mesti orang Islam. Dan ini semua tahu. Nak tak payah hasad. Orang Islam wajib puasa. Orang bukan Islam tak payah puasa. Kan? Kalau dia baru masuk Islam kan, juga diwajibkan puasa. Cuma kalau dia baru belajar, tak larat, adalah pelonggaran bagi dia. Kan? Pasal dia baru masuk Islam. Kalau dia baru berjinak-jinak nak masuk Islam, itu dipanggil mu'allaf. Kita kadang salah guna istilah. Mu'allaf ni orang yang dilembutkan hati oleh Allah untuk Islam. Tapi kalau dia dah masuk Islam, namanya bukan mu'allaf lagi, namanya Islam, bukan Muslim. Dia sampai 10 tahun dah masuk Islam, mu'allaf lagi. Dan biasa kita kan, oh dia ni mu'allaf kan? Oh ya, itu orang masuk Islam, dah 10 tahun, mu'allaf lagi. Namanya Muslim lah. Mu'allaf ni adalah orang yang dilembutkan hati untuk Islam sebelum dia masuk Islam. Mana dia keinginan aku Islam. Semalam saya ingat ada, saya tak ingat siapa yang post di Facebook. Saya suruh sahabat itu. Ustaz mana post saya? Ada beberapa orang yang bukan Islam, dia nak duduk di belakang surau untuk nak join tarawih dia. Ini orang yang mu'allaf, dia dilembutkan hatinya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada dia. Jadi yang itu pun tak diwajibkan puasa pasal dia belum Muslim. Macam mana nak tahu dia Muslim? Syahadah. 2 kalimah syahadah itulah yang menyebabkan dia telah masuk Islam. Maka wajib kepada orang Islam puasa. Keduanya yang diwajibkan puasa kepada orang yang tak mukallaf. Kalau mu'allaf kan tadi, mu'allaf ni mukallaf, kallaf, yukallif. Jadi orang yang mukallaf ini adalah orang yang telah pun dibebani, diwajibkan, difardukan. Siapa dia? Orang yang berakal dan orang yang tak balik. Orang yang berakal dia wajib puasa. Orang yang tak berakal tak wajib puasa. Jangan bid'ah pula orang yang gila tak keluar tu.
Elok dia jalan dekat jalan seliput kat tangan kita pergi dakwah ni. Kau dia belum jalan baik baru usul dia. Dia pening siapa yang ke. Dia tak diwajibkan puasa. Yang diwajibkan puasa ialah orang yang ada akal. Orang yang tak ada akal tak perlu buat, tak perlu puasa. Sama dengan balik. Orang yang tak balik lagi tak payahlah puasa. Minimum untuk mazhab Imam Syafi'i balik ialah umur 9 tahun. Anak baru darjah 1, dia paksa puasa apa kan? Dia tak diwajibkan lagi. Ini lupa sebelum apa tu kita belajar daripada Allah bila itu. Kenapa dikiaskan dengan umur 9 tahun? Sebab kita boleh ajar dia umur 7 tahun ni boleh ajar, tak ada masalah. Tapi bukanlah paksa dia sampai dia, kalau dia larat dia larat, kalau dia tak larat dah pukul 9 pagi tiba-tiba dia mengamuk air mati kita bertahan. Jangan macam tu, sikit lagi pukul 9 pagi sikit lagi. Tapi dalam keadaan dia itu nak latih baru umur 7 tahun boleh tak? Boleh. Dalam kitab I'anatul Talibin menyebutkan bahawa Nabi suruh kita ini mengajar anak kita solat umur 7 tahun. Umur 10 tahun tak solat baru ukut. Maka kiaskan juga dengan puasa. Umur 7 tahun boleh ajar dah anak puasa. Pergilah puasa berapa jam? Tak kisah 2 jam, 3 jam. Bagi dia tahu puasa tu apa, itu dulu. Umur 10 tahun pun sama. Dalam keadaan dia tak puasa bukanlah wajib pukul. Sebab boleh jadi umur 10 tahun dia belum balik. Sebab kalau zaman kita, saya ingat kategori Melayu ni dia standard umur dia nak balik 12 tahun. 6. Paling awal 11. Yang saya pernah jumpa lah mengikut pada dia punya pengalaman ataupun orang yang ada sekeliling. Paling awal darjah 5. Lewat mungkin tingkat 1 ataupun tingkatan 2. Sebab tu minimum kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, minimum untuk mulanya balik umur 9 tahun. Mana kalau 9 tahun pun dia dah ruhid ataupun dia telah mimpi basah ihtilam, maka dalam keadaan dia boleh berpuasa ataupun diwajibkan juga berpuasa. Kalau lagi saya ingat tak adalah umur 9 tahun ini mungkin zaman Imam Syafi'i atau mungkin di luar orang-orang yang di Timur Tengah sana kan, orang Arab dan sebagainya. Itu orang lain jarang nak tengok umur 9 tahun dah balik. Umur 9 tahun ni orang masih lagi main ni lah kan, apa Beyblade dan macam-macam lain kan. Dia punya balik tu lewat sikit kan. Jadi mungkin gitu. Paling maksimum balik 15 tahun. 15 tahun Qamariyah Hijriah, bukan Masih. Dia lebih balik bukan. Maknanya kalau umur dia 15 tahun, kalau Hijriah maknanya kalau untuk kita lah mungkin dia tingkatan 14 tahun ke dalam 2, lebih kurang tingkatan 2 macam tu lah dia dah start dia usi puasa atau usi solat. Itu sebab dia punya had dia. Sebab Qamariyah cepat sikit kan, 354 hari atau 350 hari banding dengan Masih. Di 2000 hari ni ada 365 hari setahun. Jadi cepat sikit berbanding dengan Masih. Jadi boleh jadi itu yang disebutkan maksimum. Minimum 9 tahun balik, maksimum 15 tahun. Jadi kalaulah kita tengok ada orang yang tak puasa, ada yang tak solat, tengok umur berapa dah, umur 35. Siapa tak puasa, tak tahu dah saat daripada dulu belum mimpi basah ni. Dia mimpi basah ke tak mimpi basah ke, dah keluar haid tak keluar haid ke, sampai umur dia 15 tahun, wajib dah. Walaupun tak ada tanda balik sekalipun, tak keluar haid, tak mimpi basah, tak keluar mani, umur dia 15 tahun, Qamariyah dah, maka diwajibkan dia puasa dan solat. Di selain daripada itu tidak diwajibkan puasa tu. Yang ketiganya bagi orang yang wajib berpuasa ialah orang yang tidak ada keuzuran, mana orang yang tidak ada sakit. Kalau sakitnya boleh sembuh, maka dia perlu qada dia punya puasa pada tahun pada selepas daripada bulan Ramadan. Kalau dia tidak boleh sembuh, doktor yang kata, jawapan pandai dia pula yang kata sakit tak apa sangat, gaul je sakit. Saya ingat gaul saya tak boleh sembuh dan jadi saya tak boleh puasa. Kan kaki tak ada guna dengan badan. Jadi nak sebutkan bahawa kalau dah dia uzur sakit, contoh sakit tua, memang dia terbaring saja dan dia tak boleh sembuh dah, doktor kata, maksudnya dia memang macam tu je lah sampai meninggal dunia mungkin, maka dia tidak diwajibkan puasa, hanya diwajibkan bayar fidyah sahaja. Diwajibkan bayar fidyah. Tapi kalau doktor kata ni ada harapan sembuh ni, maka dia tidak puasa dan dia perlu mengkontok puasa dia sebelum datangnya Ramadan akan datang. Selain daripada itu, haid ataupun
ataupun nifas juga sama. Haid juga kira sebagai uzur, nifas juga kira sebagai uzur. Wiladah sama lah, tiga dalam ni dia buang sama. Bukan sama lah dia punya peranan dia sama. Haid, nifas dan wiladah. Jadi kalau ada orang yang datang haid ketika mana puasa, maka dia tidak diwajibkan puasa bagi orang perempuan. Soalan, kadang ada orang kata, Ustaz, saya astagfirullahaladzim, Allah memang aku uji saya lah. Pasal saya lagi nak dekat 5 minit nak putus. Jadi bahagian dia tu 5 minit lagi nak puasa, nak buka puasa, tiba-tiba haid keluar kan. Kalau dia tanya suami dia, boleh tak? Bang, macam mana bang, 5 minit ni? Alah, puasa je lah, Allah takkan tak bagi 5 minit. Ini hukumnya berdosa kalau Allah sendiri. Tempoh puasa adalah daripada subuh ataupun terbit matahari hingga terbenam, terbit fajar hingga terbenam matahari. Dalam tempoh itu keluar haid, dalam tempoh itu nifas, dalam tempoh itu wiladah, maka dia tidak diwajibkan puasa atas minit lagi nak azan maghrib. Maka tak dibenarkan puasa, dan puasanya hari itu tidak ada. Dia perlu bawa kepada hari-hari yang lain. Misal kerana saya punya puasa yang Allah Maha Kaya, dia boleh jadi Allah bagi pahala banyaklah dengan sebab kesabaran kita. Lain kalau kita ngamuk, mana ni 1 minit lagi nak puasa, tiba-tiba haid keluar nak tiba-tiba bukan di bawah lah. Yang ini mungkin tak ada pahala sebab ini hari takdir Allah. Haid bukan kita yang suka tidak keluar, dia keluar sendiri itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga soalan, kalau saya nak makan pil, soalan biasa, pil penahan haid kata pil penahan haid. Jadi macam mana Ustaz, boleh ataupun tidak? Fatwa antaranya Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa hukumnya harus untuk telan pil ataupun makan pil penahan haid. Tapi dia lebih cenderung, antaranya kalau kita tengok ulama-ulama yang lain juga cenderung kepada tidak memakan pil kerana haid itu menunjukkan sihat. Bukan haid itu menunjukkan sakit, haid itu menunjukkan sihat. Dan kalau kita tahan haid itu menunjukkan kita akan sakit. Kita aturan untuk darah itu tidak sempurna dan tidak lancar. Tapi kalau katanya boleh tak saya makan Ustaz, saya tak kira lah sakit. Jawapannya harus. Hukumnya boleh, tapi lebih cenderung dan dianjurkan untuk tidak makan, biar dia keluar seperti mana biasa, dan tak ikut apa yang Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha buat. Ummul Mukminin itu riwayatkan hadis dia juga dalam keadaan haid. Ada yang waktu puasa dia datang haid, kemudian dia ganti puasa setelah daripada bulan Ramadan. Jadi itu antara benda yang terhalang untuk dia nak berpuasa. Sama tadi disebutkan orang-orang yang gila dan seumpamanya. Mungkin hilang akal kita. Baik, syarat sah untuk puasa juga sama. Saya tak payah huraikan lah. Syarat sah untuk puasa tadi wajib. Siapa yang diwajibkan puasa? Yang keduanya, yang sahkan puasanya adalah bila mana dia Islam, sah. Kalau bukan Islam, tidak sah. Kemudian yang keduanya adalah dia mesti mukallaf, ada akal, dan balik, sah. Kalau selain daripada itu tidak sah. Dan juga sama haid dan nifas, kalau ada dia tidak sah, kalau tak ada dia sah. Baik, saya nak pergi kepada rukun puasa. Maka ini yang menjawab persoalan banyak pada kita, sebab dia rukun puasa ni satu perbahasan yang sangat luas. Rukun puasa ni dua saja kan. Pertama niat, dan yang kedua adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Itu saja. Tapi perbahasannya panjang berkaitan dengan niat. Mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, niat dia mestilah pada at-tabiyyid, pada malam hari. Dia wajib untuk kita yang bermazhab Asy-Syafi'i. Tapi kadang orang tanya, Ustaz, boleh tak kalau saya nak puasa ataupun niat pada awal Ramadan dulu, saya nak niat puasa sebulan, maka ini dipanggil sebagai play safe kan? Play safe ini untuk nak dapatkan selamat supaya tidak terlepas daripada niat. Maka ulama anjurkan juga. Kadang ada yang syadid, ada yang keras, tak boleh pakai mazhab Maliki. Tapi kita lebih cenderung kepada keselamatan. Takut-takut hari yang ke-10 tak bangun terus, daripada maghrib sampailah subuh besok tak bangun, lupa niat. Kan macam tu buang lah. Betul makan terus saja tu, budak dia makan tak bangun terus sampai subuh, tahu-tahu dah kena subuh dah. Astagfirullahaladzim, lupa niat, lupa dia tak ingat tak. Sebelum daripada dia pernah puas niat 1 bulan Ramadan pun di syahri Ramadan, boleh, tak ada masalah. Maka kalau ulama beranjurkan bahawa untuk yang nak berniat puasa penuh pada 1 bulan Ramadan, maka dibenarkan dan dianjurkan. Tetapi diwajibkan juga untuk mazhab Syafi'i pada tiap-tiap malam berniat juga seperti mana biasa. Yang diniatkan hanya sebulan itu adalah untuk risik saja, takut-takut terlepas. Kan itu saja.
Dan niat puasa bermula daripada waktu maghrib hingga waktu subuh. Itu waktu dia. Tak ada disyariatkan ataupun tak ada disuruh kita berniat selepas jam 12 malam. Tak ada diniatkan pun kalau kita nak berniat selepas solat tarawih. Kalau ada imam buat, ikutlah, tak ada masalah. Itu sebenarnya untuk memperingatkan balik. Tapi kalau lepas pada buka, dia buka Allah laka syukur bika alhamdulillah akhir, kemudian dia niatkan semula saja puasa esok hari kena Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh, pasal itu waktu dia. Lepas tu ada orang tanya, lepas saya niat tu, saya nak makan lagi, boleh? Kita cakap, boleh tak? Maknanya niat saya masih lagi masih lagi terima dalam kitab Imam An-Nawawi Minhajul Talibin. Kalau lepas dia niat itu dia nak makan atau minum, tidak ada pembatalan niat, tak ada lagi dah. Dia nak buat apa, niat yang tadi itu tidak membatalkan pun. Kalau dalam keadaan lepas tu dia nak tidur sekalipun, bangkit daripada tidur, niat yang dibaca maghrib tadi pun tidak ada pembatalan, tidak ada terbatal, maka dia boleh, niat itu masih lagi boleh pakai. Cuma tajdidkan niat itu dibagi sebagai sunat saja. Kalau dia nak perbarui niat, silalah. Tapi saya bermakan ni, saya nak setubuh dengan isteri saya, boleh tak? Boleh juga. Niat maghrib tadi masih lagi boleh dipakai. Maksudnya kata Imam Nawawi, lepas daripada niat, lepas tu kita nak makan, nak minum, nak tidur, nak setubuh dengan isteri ke, tidak ada halangan. Dan niat itu masih lagi boleh dipakai. Hanya disunatkan saja untuk perbarui niat yang baru ketika mana kita nak sahur, ketika bagi. Itu saja. Dan niat dalam mazhab Syafi'i dia mestilah dalam keadaan ta'yin. Ta'yin ni dia mesti jazam sungguh-sungguh. Kita nak niat apa besok ni. Dia jangan ragu-ragu, jangan saya ingat besok saya nak niat. Ini tak kisah kalau Ramadan saja. Kalau Ramadan kita tahu dah memang kita akan puasa besok, memang Ramadan dah. Tapi ini berkaitan dengan puasa sunat, kadang dia confuse. Saya ingat besok saya nak puasa sunat Isnin. Tak naklah saya nak puasa. Dia ragu-ragu kat situ. Ini bukan ta'yin. Ta'yin dia mesti jazam. Dia mesti putus. Apa niat yang dia nak puasa untuk besok? Okay? Apa niat dia nak puasa untuk besok? Kalau kata niat dia nak qada puasa, maka jazam sungguh-sungguh aku nak qada puasa besok. Maka perkataan qada itu ataupun kalimah qada itu dah ada dalam hati dia. Kalau macam kita Ramadan ni, memang ada dah Ramadan kita niat dibangun untuk sahur. Kita nak puasa apa? Tak boleh sunat lagi tadi. Ini adalah puasa Ramadan. Itu panggil ta'yin. Dia panggil ada perkara yang mesti dijelaskan nak puasa. Tapi kalau sebelum selepas daripada ni, ada orang nak qada puasa, ada orang nak kafarah puasa, ada orang nak nazar puasa ni, ada orang puasa sunat, maka niat itu mesti dijazamkan jelas daripada apa yang kita nak puasa besokan hari ini. Baik, itu adalah rukun yang pertama. Niat ni dia tidak ada isu sangat dan tidak ada masalah sebab dia perkara yang mudah. Dan kadang ada orang tanya, Ustaz, saya ni tak niat pagi tadi, malam tadi saya tak niat, tapi saya bangun sahur je. Ini saya ingat saya tahu kita dah depan. Dan bangun sahur tu apa tujuan? Nak puasa esok kan? Itulah niat. Sebab apa dia tak perlu kita sahaja nak berniat puasa besok hari dalam bulan Ramadan di negeri selayak di tengah juga. Tak payahlah. Maknanya kita terus dah ada dalam hati lintasan itu punya pasal itu memang jazam sungguh. Aku memang nak puasa besok walaupun dia tak susun niat tu. Kan tak susun nawai kusam, dia tak susun pun, tapi lintasan tu dah ada. Dan dia makan sahur tadi adalah untuk berpuasa besok. Itulah namanya ni niat satu. Yang keduanya berkaitan dengan rukun puasa, ialah perkara-perkara menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Saya ini sudah banyak. Betul, saya nak simpulkan terus bagi senang kita punya perbahasan. Kita punya perbahasan pembatalan puasa ini hanya ada 9 perkara saja. Selain daripada 9 ini tak ada apa-apa. 9 ini kalau ada, batal puasa ni. Jadi sudah kan senang. Macam kita belajar buat solat lah. Perkara yang membatalkan solat 4 saja. Selain daripada 4 tak batal. Kan kita tahu dah, dulu semua kita dah belajar tak fix solat. Puasa pun sama. Ada 9 saja perkara yang membatalkan puasa. Selain daripada itu tidak batal. Yang pertama, yang ada pun boleh cantik, ibu-ibu yang ada boleh cantik. Yang pertama ialah perkara yang membatalkan puasa ialah memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Itulah. Rongga yang terbuka ada 5. Masuk dekat 5 ni batal, tapi ada syarat lagi lah. Bukan masuk betul batal, ada had dia. Jadi 5 adalah rongga yang terbuka. Yang pertama ialah mulut, yang kedua ialah hidung, yang ketiga ialah telinga, yang keempat ialah kubul di depan lah.
pembaluan depan. Yang kelima adalah dubur, pembaluan belakang. 5 ni saja ialah rongga terbuka. Jadi kalau dia masuk melalui benda yang lain, tempat yang lain, dia tidak batalkan puasa. Jadi kalau kita katakan mulut, masuk sesuatu ke dalam mulut, rongga yang terbuka, tengok apa yang dimasukkan. Kalau dimasukkan makanan, makan masuk telan siap. Tapi dalam keadaan dia terlupa saat, bukannya saya bukan saya tak sengaja. Biasalah awal-awal Ramadan kan gitu kan, satu Ramadan, dua Ramadan, tengok kat tujuh tadi, fokus 10 hari. Tengok tujuh tadi buka, mana ingat dia puasa. Dia pun makan. Isi dua apa tak puasa? Astagfirullahaladzim, yang lupa lah. Yang ini kata Nabi SAW, man nasiya wa huwa sha'im fa'akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Siapa yang dia terlupa bahawa dia akan berpuasa, kemudian dimakan dan minum, maka kata Nabi, sempurnakan puasa, teruskan puasa. Kerana dalam keadaan terlupa itu tidak dibatalkan atau tidak terbatal puasa. Pasal dia dalam keadaan terlupa. Kata Nabi SAW, fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Dan itu adalah kurniaan daripada Allah, rezeki daripada Allah, makan daripada Allah, minum. Tapi betul-betul lupa lah, bukan buat lupa. Sengaja buat lupa juga. Dah hari ke-10 lupa lagi. Pelik tu. Tapi kalau betul-betul dia lupa, maka itu antara rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala ada. Tapi masuk dalam ruang ataupun rongga yang terbuka seperti mulut, dia ada had. Had masuk ke dalam tu adalah di bahagian makhraj kha tu masuk. Dia termasuk dalam tu, maka terbatallah dia punya, itu dipanggil had batin, dipanggil had batin. Tapi kalau masuk bahagian mulut saja tak batal. Kan kita umum-umum tu nak berwudu, itu tidak membatalkan puasa. Dan umum-umum ketika berwudu ini Nabi sekarang suruh kita jangan bersungguh-sungguh. Kan Nabi kata dalam hadis untuk berkumur-kumur, bersungguh-sungguhlah kamu untuk berkumur-kumur kecuali orang yang berpuasa. Maksudnya menunjukkan kiasan bahawa orang puasa jangan kumur lebih, takut tertelan. Ada juga kadang soalan dia kata, Ustaz, saya gosok-gosok pipi, gosok, tiba-tiba tertelan pukul pintu. Baik, situasi dia tahu memang ada perkataan ni tak sengaja, dan tak sengaja ini dia boleh jadi batal dan boleh jadi tak batal. Saya bagi satu contoh ni, tuan nanti boleh kias sama dengan lain senang. Sebab bila yang tak sengaja ini, dia kena tengok adakah itu arahan daripada Allah ataupun Nabi, atau tidak ada arahan apa. Contohnya dia memang gosok gigi dalam keadaan biasa, seminit 2 minit dia gosok gigi. Bulan puasa 30 minit dia gosok, lama betul. Tiba tertelan dia daripada Colgate yang dia buat, hukumnya batal walaupun tak sengaja. Sebab apa? Sebab Nabi suruh tak sungguh-sungguh. Maksudnya Nabi suruh kita tidak membuat perkara yang makruh ni. Sama dengan kumur-kumur Nabi suruh kita jangan bersungguh-sungguh ketika puasa. Tapi hari itu dia kumur-kumur lama betul. Selalu macam tu je, buang. Bulan puasa saja dia lama kan. Jadi tengok pada keadaan, kalau itu bukan adat biasa, dia kumur-kumur terlalu lama, tak telan dia, batal puasa. Okey, sama dengan orang yang contoh lain ni. Sama dengan orang yang dalam keadaan dia meletakkan dalam mulut dia air, kumur-kumur wudu, kumur biasa. Tiba-tiba orang sergah dia, jadi telan dia. Ini tidak batal, sebab dia bukan bermain-main dengan wudu tadi tu. Dia wudu biasa, tapi orang tak kejutkan dia, akhirnya dia tertelan. Itu rezeki dia lah, sebab dia bukan sungguh-sungguh dalam. Tapi kalau dah dia kita panggil sebagai contoh dia letakkan aiskrim dalam mulut dia, letakkan aiskrim dekat atas lidah ni, belum batal lagi, dia batal bila telan. Tapi dia saja dia memang dengan anak dia, rasanya bapak rasa sikit, kita rasa lah letak. Tiba-tiba ada orang cucuk dia pinggang dia, tertelan aiskrim tu, hukum dia batal. Mana ada Nabi suruh kita letak aiskrim batal. Jadi itu arahan dia. Jadi kita tengok pada arahan, apa sebab dia buat itu, menyebabkan sampai dia tertelan. Sama dengan kahak, bila dia keluar daripada makhraj kha tu dah terlepas daripada kahak tu dah terlepas daripada makhraj kha, maka tak boleh telan balik kahak ni dalam atas lidah sekalipun. Kita tahulah beza antara kahak dengan helio kan. Helio ni boleh telan, sebab helio ni dia masih memang basah air biasa. Jangan helio pun tak telan, bahaya juga kan. Tiap-tiap kali helio dia buang mudah. Tiap-tiap kali helio tidak membatalkan, melainkan bercampur dengan kahak, bercampur dengan najis, bercampur dengan benda-benda yang sakit bagi makanan, yang itu boleh membatalkan puasa.
Tapi dia kata, Ustaz, saya dah cuba tahan dah tahap tu. Okey, kita dengar baik. Tahap tu saya dah cuba tahan dah, tapi sebab sementara saya nak buang tu tak sempat, saya tertelan tahap tu. Baik, bila mana ada perkataan tertelan dan tak sengaja, maka hukumnya tidak apa-apa. Sebab dia tak cuma secara baik. Tapi kalau memang dah tahu dah ada, dia sengaja telan tahap tu, malu pula Nabi buang, telan je lah, telan, batal puasa. Boleh faham ini? Jelas kan? Pasal benda yang tak sengaja ni ditengok pada dua keadaan. Adakah benda itu dituntut dalam agama ataupun tak dituntut. Tapi dia cuba dah untuk buat. Jadi dalam keadaan masuk ke sesuatu dalam rongga yang terbuka seperti mulut, kita tahu dah ada had dan ada batas. Hidung pun sama. Hidung ini menjawab persoalan bagi orang yang nak tanya tentang swab test. Swab test ni tahun lalu dah keluar dah fatwa tidak membatalkan puasa. Jadi saya tak payah masalah nampu dan sebagainya. Kalau buka di dalam web dan sebagainya, setiap negeri ada fatwa masing-masing dan kebanyakan semua tidak membatalkan puasa. Sebab ada had yang perlu disentuh, batin. Tak masuk sini saja. Sebab tu hukum mengorek hidung kepada ini soalan saya tak tahu saja. Sebab dia tak sampai pada had batin. Itu pun jari bukan tinggi sangat tu kan, sampai dolok sampai keluar mata jari kita kan. Maknanya menunjukkan dia goreng hidung sikit saja, gatal, dia keluar kapal ni, dia tidak membatalkan. Sama dengan telinga, dia rongga terbuka yang ketiga. Telinga pun sama, kalau dia setakat korek menggunakan jari dia saja, maka tidak membatalkan puasa. Tapi berhati-hati menggunakan belakang baik tu, sebab dia boleh mencecah gegendang dekat dalam ni. Kalau terkena gegendang dekat dalam, boleh batalkan puasa sebab itu had batin. Siapa yang suruh pergi korek hidung ketika puasa? Nabi tak suruh. Mana tak ada anjuran dalam Islam dia buat bila terkena gegendang ataupun batin, had batin batal puasa. Sama dengan dubur dan sama dengan dubur. Cuma bahagian berkaitan dengan kemaluan ini ada juga perbahasan para ulama berkaitan dengan orang yang puasa. Dia terpaksa masukkan balik puasa itu ke dalam dubur dia, maka ulama kata tidak membatalkan puasa kerana tak ada kekuatan untuk dia nak menahan benda itu. Jadi tidak menjadi masalah bagi orang yang puasa. Jangan kata saya tak boleh puasa pasal saya puasa kan. Kejap masuk, kejap keluar, kejap itu tidak menjadi masalah sebab dia adalah dikategorikan sebagai orang yang tak sehat ataupun sakit. Jadi ini antara yang pertama satu. Bukan saya ringkaskan saja sebab masa tujuh sudah. Yang keduanya adalah muntah dengan sengaja. Tadi pertama memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang lima yang terbuka. Yang kedua muntah dengan sengaja. Maksudnya dia sengaja muntahkan apa yang ada dalam badan ni. Kalaulah dalam keadaan dia muntah tak sengaja, dia memang keadaan dia mabuk, dalam kereta tu mabuk, naik lift mabuk, ni juga orang macam kan, naik lift mabuk, naik kereta mabuk, semua mabuk. Dia cuba tahanlah muntah dia, tapi keluar juga Ustaz, maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia lepas daripada muntah itu dia sakit, dia tak larat, maka dia disunatkan untuk berbuka puasa. Sebab ini juga arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang tidak sehat, kita tadi kan, kana maridan aw ala safarin fa'idatu min ayyamin ukhra. Orang yang sakit, orang yang dalam musafir, maka dia disunatkan untuk berbuka puasa. Ini muntah dengan sengaja. Yang ketiganya adalah melakukan persetubuhan di siang hari bulan Ramadan. Sama, benda ini semua adalah benda yang kita tahu benda itu tidak boleh dilakukan dalam bulan Ramadan di siang hari. Kalaulah didapati buat, maka dia punya kafarah sangat-sangat berat. Yang kena kafarah siapa Ustaz? Suami sahaja. Isteri dia lidahlah tujuh pada muka, kan? Orang buat sama. Ya Allah bagi yang dilaksanakan itu adalah suami. Dia tak boleh pilih. Sebab dia adalah mengikut turutan. Mengikut turutan dalam keadaan dia merdekakan hamba, kemudian dia berpuasa 2 bulan turut-turut, baru bagi makan orang-orang yang miskin. Kalau dah doktor kata dia memang tak boleh puasa dah, maka baru dia jatuh kepada kafarah yang ketiga, memberi makan orang. Tak boleh kata saya ingat saya nak dekarkan hamba, tak ada dah, jadi tinggal puasa dengan makan, saya bagi makan, tak boleh. Bagi kafarah puasa, bagi kafarah yang melakukan persetubuhan di siang hari, diwajib ikut turutan. Okey, sama ada keluar air mani ataupun tidak melakukan persetubuhan. Dan saya kira dalam fiqh kita ada ustaz yang mengajar bab fiqh dekat sini. Perkara yang menyebabkan mandi wajib kita dah berlalukan. Perkara yang menyebabkan mandi wajib dalam keadaan bersetubuh, maaf,
memasukkan hasyafah kepada zakat kepada para wanita itu telah dikira sebagai bersetubuh walaupun tidak mengeluarkan air. Faham maksudnya? Maka itu had persetubuhan. Dia masukkan saja, maka dia telah dikenakan hukuman. Batal puasa dia. Satu saat lelaki dan perempuan, dua-dua batal. Jadi ini antara yang disebutkan dalam kitab fiqh. Dan yang keempatnya adalah keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Sama ada dalam keadaan dia keluar mani dengan sebab bersiul, berkucuk, ataupun dalam keadaan dia beronani. Tetapi kita maklum jadi semua kita kena sebut pasal ini hukum tak payah malu. Tapi kalau dia keluar air mani dalam keadaan tak sengaja, macam mana tak sengaja? Mimpi basah di siang hari berapa? Pelik dia. Pasal aku 50 tahun dah Ustaz tak mimpi basah. Tahun ni mimpi pula. Kan? Hukum 50 tahun tu dah lupa lah. Jangan Ustaz dengan jawapannya tidak batal kerana bukan dia yang berkendak untuk keluar. Mungkin teringat tu. Tengah akhirnya terbawa kepada mimpi. Jadilah ikhtilam yang maksudnya mimpi basah, maka dia wajib mandi dan teruskan puasa dia selesai. Yang kelima, 5, 6, 7. Saya ringkaskan terus. 5, 6, 7. 5 haid, 6 nifas, 7 wiladah. Selesai. Saya dah sebut tadi berkaitan dengan haid. Siapa yang nak makan haid, hukumnya harus dianjurkan untuk dibiarkan saja haid kerana itu tak ada sihat. Walaupun haid itu datang seminit nak berbuka puasa, tetap batal puasa dia. 5, 6, 7. Yang ke-8 ialah hilang akal. Baik, ini juga perbahasan yang saya kira menarik untuk kita bincang. Hilang akal, dia dalam keadaan hilang akal di siang hari. Dia beza dengan gila, dia beza dengan pengsan, dia beza dengan tidur. Baik, kita bahas gila ni. Yang gila, bukan yang gila lah, yang dalam bulan puasa tu dia gila sekejap. Yang dia luar bulan puasa memang dah start gila dah, itu tak wajib. Ni tengah-tengah puasa ni dia gila sekejap. Tak tahu pasal apa, tengok TV tu bagai apa semua, gembira yang amat sangat, melompat gila terus. Boleh jadi. Jadi nak tanya hukum dalam puasa dia, walaupun dia gila hanya sekejap saja, kemudian datang balik akal dia, batal juga puasa. Batal puasa kerana telah hilang akal walaupun sekejap dalam siang hari bulan puasa. Beza dengan pengsan. Kalau dia pengsan daripada subuh sampai maghrib, mana tempoh puasa tadi itu, dia tak sedar langsung. Daripada subuh sampai dia makan sahur, pengsan dia sebab terlalu banyak makan. Pengsan, dia bukan tidur, pengsan, tak sedarkan diri. Pengsan berkunjung pun tak sedar, tiba-tiba sedar pukul 8.30 malam, dah start tarawih. Puasanya hari itu tidak kira. Sebab apa? Sebab dia tak terbangun di siang hari walaupun sejujur. Tapi kalaulah dia ini pengsan sementara saja, lepas makan sahur, dia tengok dekat luar orang yang dia benci, cerita Piramidi lah kan, Ahmad Disku, dia tengok muka Piramidi, muka Sudir, muka Aziz, pengsan dia. Tiba-tiba tengah hari tu bangun, pukul 1 bangun, dia cerit tengok muka 3 orang lagi, pengsan balik semula sampai pukul 9 malam. Hukumnya puasa itu sah kerana dia telah bangkit di siang hari walaupun sebahagian sejuzuk dalam siang Ramadan. Dia beza gila dengan pengsan. Kalau dia tak sedar langsung, kata kalau dia pengsan sampailah pukul 6.55, pukul 7 berpuasa, dia sempat 5 minit di siang hari di bulan Ramadan, sah juga puasa. Faham baik Maka beza gila dengan pengsan. Juga beza dengan tidur. Tidur, kalau lepas sahur dia tidur daripada subuh sampai maghrib, dia bangun-bangun semen, ataupun dia bangun-bangun tu azan maghrib dah, pukul 8 dia bangun, hukumnya tetap sah juga puasa. Sebab tidur bukan hilang. Tidur dia masih lagi ada akal, tapi dia tidur saja. Jadi pahala tu Allah yang bagi. Dahlah tidur sembahyang pun tidak, tidurnya tidur saja. Kalau itu hukum puasa, hukumnya sah. Pahala ada atau tidak, saya rasa memang tak ada lah, memang kosong. Pasal apa? Kami sahih kata Nabi, ramai orang yang puasa tapi dalam keadaan dia hanya penat menahan lapar dan dahaga saja. Ini sangat-sangat rugi. Perlu tidur saja siang. Beza Jadi hukum yang mengatakan gila, hukum yang mengatakan pengsan, hukum yang mengatakan tidur, tiba-tiba ni perkara yang berbeza. Dan yang ke-9 yang terakhir ialah murtad. Walaupun sebahagian di siang hari dia mengatakan jazam, dia nak keluar daripada Islam, batal puasa dia kerana dia bukan lagi orang yang diwajibkan berpuasa.
Maka kalau dia masuk Islam balik, dia manage jadi keluar Islam, kemudian dia masuk Islam balik, hukum dia puasa tadi telah terbatal. Baik, 9 ni sahaja perkara yang membatalkan puasa. Maka kalau dah selain daripada ini tidak batal puasa. Tiba-tiba ada orang tanya, Ustaz, habis yang saya nak ambil vaksin ni, baik, tuan-tuan boleh jawab dalam, ada tak dalam ni? Vaksin masuk ke mana? Masuk dekat bahagian yang bukan rongga terbuka. Jawapan ini pun kita dah tahu dah. Kenapa dia tidak membatalkan puasa? Pertama, kerana dia bukan masuk dalam rongga yang terbuka. Kedua, dia bukan masuk untuk mengenyangkan. Dia masuk kerana nak merawat ataupun nak memberi ubat kepada perawatan badan kita. Jadi dua ini adalah menunjukkan bahawa tidak terbatalnya puasa. Ya, itulah jawapan mudah bagi kita untuk kita nak memahami hukum. Tapi jangan lepas kita jalan pula saya dah tahu dah semua hukum tu. Jangan, kita belajar adalah untuk membawa diri kita supaya mengetahui mana sah, mana batalnya puasa kita. Dan kita beramal dalam kehidupan kita. Maka jawapan yang kita bagi itu adalah berdasarkan daripada kitab-kitab para ulama, juga Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya itu yang kita perlu bahaskan. Jadi kalau ada soalan yang saya tak terjawab tadi, ada tak soalan apa yang kita nak? Tentang aku dulu semalam saya tak nak berhenti tadi. Jadi saya ingat benda itu mungkin jelas untuk kita cerah untuk kita nak faham berkaitan dengan hukum puasa. Kalau ada perkara yang mungkin kita nak tahu, saya ingat mungkin boleh WhatsApp lah saya, mungkin kita boleh jawab bagi soalan yang mungkin tak terkeluar dan terlintas di fikiran saya pada pagi ini. Ini saja yang sempat saya lintaskan untuk kongsikan dengan tuan-tuan. Dan tuan-tuan pegang kepada 9 perkara ini pun saya ingat perkara yang telah memadai dah bagi kita. Dan kita boleh jawab dan kita boleh tahu ini masih sah ataupun batal perkara dalam bulan puasa, insyaAllah. Boleh tuan boleh, insyaAllah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman dalam agama, dan mudah-mudahan Allah berikan kita pahala dengan amalan yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mendatangkan mohon kepadamu ya Allah, berikanlah segala dosa kami, dosa kedua kami, dosa pasangan anak-anak kami, dosa kaum kerabat kami, dosa kaum muslimin dan muslimat sekalian ya Allah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik, jangan matikan kami dengan mati yang tidak baik. Kurniakan kematian buat kami dengan kalimah la ilaha